يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Semua sihat hari ini? Alhamdulillah. Macam mana tahun baru, okey? Okey. Apa dia, Mak Esa? Tahun je baru. Kita je lama. Kan? Tahun je baru, kita je lama. Macam mana? Nak belajar ke tak nak hari ni? Nak. Betul. Kalau Ustazah tak nak mengajar? Malaslah Kak Som. Malas. Kita cuti lama kan. Lama jadi macam betul ke besok kuliah ni malasnya lah nak keluar rumah tu kan. Malasnya lah nak buka kitab. Ustazah pun tutup kitab juga cuti kan. Bukan student je tutup kitab. Ustazah pun tutup kitab juga. Bila nak buka balik tu subhanallah. Dia orang Melayu kata apa? Bercinta. Macam tu kan. Bercinta aku ni. Tapi tak apalah. Sebab kita ni kena ada semangat yang baru. Betul tak? Apa-apa pun kita buat mesti ada semangat yang baru. Lebih-lebih lagi bila kita dah masuk tahun baru ni kan. Kalau kita masih lagi berada di bagi saya benda yang lama, rasa yang lama kan. Memang diri kita memang lama. Betul Mak Isa kata diri kita lama. Tapi kalau kita ada satu new vibes lah. Macam mana nak cakap new vibes bahasa Melayu? Semangat baru dah tak kisahlah. Cakap orang putih, tak reti nak translate bahasa Melayu. Kita ada semangat yang baru, kita ada satu situasi yang baru, insya-Allah. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala akan memperbaiki setiap ruang kehidupan kita. Okey, hari ini nak mulakan pengajian di muka surat yang keberapa? 387. Ustazah 389.
Kita 387, hari ni Ustazah nak Ustaz 389 lah macam tu ya. Oh, Kak So. Saya nak skip banyak hari ni. Kan kau skip banyak. Saya nak skip banyak hari ni. Okey, saya faham. Kita sekarang berada di bab bab apa ya? Kan nama bab tak ingat. Hati dan amalannya, Masya Allah Fitri. Fitri ni hafal lah. Apa Fitri? Hati dan amalannya. Okay, kita berada di bab hati dan amalannya. Seharusnya kita akan mulakan pengajian di topik yang ke-10 kan, di situ kan. 2 syurga bagi orang mukmin. Jadi topik kita yang ke-9 saya dah simpulkan lah ya pada sesi kita di tahun lepas. Jadi seharusnya kita mula muka surat 389 topik yang ke-10. Tapi tak mengapa, skip saja topik itu. Kemudian kita ada topik yang ke-11. Okey, saya pun mintalah kita skip topik ini ya. Kedua topik tersebut dia tak berapa complicated lah ya Muslimah. Nanti boleh dibaca sendiri. Agak-agak baca sendiri ke tidak? Cik Ana baca tak Cik Ana? Baca, Masya Allah. Kira Ustazah tak baca, kita pun tak payah baca lah. Allah. Tak faham. Tak, je mudah saja, jangan risau bab yang topik ke-10 dan ke-11 tu. Dia simple saja. Tak ada apa-apa yang complicated. Okey, baik. Kita ada di situ bab yang baru kan, bab keimanan dan kekufuran. Keseluruhan bab keimanan dan kekufuran ni saya nak skip. Kenapa saya skip? Sebab bab ini kita dah bincangkan di bab yang pertama, akidah dan tauhid. Okey, jadi keseluruhan perbincangannya saya lihat adalah perbincangan yang hampir sama dengan bab yang pertama iaitu bab akidah dan tauhid. Kerana dia bincang tentang keimanan dan kekufuran. Jadi di situ skip sahaja, nanti boleh baca sendirilah, tak ada masalah. Kalau sekiranya nakkan lagi pendetilan ataupun perincian, Muslimah semua boleh rujuk pada bab yang pertama, okey? Bab akidah dan tauhid, di situ saya juga telah bincangkan dengan panjang lebar bagaimana tauhid, bagaimana kekufuran ni yang ada dalam hati kita. Dan hari ini kita akan masuk di tahun baru kita ini, kita akan masuk bab dosa dan maksiat. Okey, kita akan mulakan di bab kita yang bertajuk dosa dan maksiat, muka surat 407. Bagaimana? Dapat? Okey, dapat ya semua? Muka surat 407. Bab dosa dan maksiat. Kita akan mulakan dengan topik kita yang pertama di situ, sebab kemaksiatan. Kenapa kita ni melakukan kemaksiatan dalam kehidupan? Okey, sebagai seorang muslimah yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa punca kemaksiatan itu berlaku? Kenapa kita sebagai seorang muslimah ni dalam hidup kita sehari-hari ni ada je dosa yang kita lakukan? Jadi di sini diberikan kepada kita dengan perincian punca kemaksiatan yang berlaku dalam kehidupan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Peringkat kita yang pertama di situ kita lihat ya, pangkal pelbagai kemaksiatan, baik yang besar maupun yang kecil, ada 3. Apa maknanya? Punca kita buat dosa kecil dan dosa besar, okey, puncanya ada 3. Tak kira sama ada ia kecil ataupun besar. Kita sekarang bila kita fikir tentang dosa, kita jangan fikir tentang yang besar-besar sahaja. Kita juga perlu faham di situ dosa ni ada terbagi kepada 2, kecil dan besar. Jadi biasanya kita ya muslimah, kalau kita fikir tentang dosa ni kita akan fikir yang besar saja. Betul tak? Dosa besar tu apa? Syirik lagi, menderhaka kepada ibu bapa lagi, zina, okey lagi, minum arak. Oh, minum arak bukan dosa kecil dosa besar. Okey, lagi riba. Kita faham, bila kita kata dosa je, kita akan faham tentang dosa-dosa ni lah. Kan dalam pemikiran kita.
dosa ni tak boleh buat besar, kita akan nampak yang besar. Tapi ada dosa yang kadang-kadang kita ni terlepas pandang, kita tak nampak, kita tak rasa itu dosa yang kita buat sehari-hari dalam kehidupan kita. Sebab itu di sini Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah diberikan kepada kita dengan dua pembahagian itu tadi. Tidak kira sama ada ia kecil ataupun ia besar. Okey, kedua-dua dosa ini dia berpunca daripada tiga perkara. Okey, apakah ia diberikan kepada kita di sini? Pertama, ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hati kita letakkan tawakal, kebergantungan, apa lagi? Rasa berharap kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Bila itu ada dalam hati kita, inilah yang menjadikan kita melakukan kemaksiatan. Kenapa? Sebab begini, jika hati kita tak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jika hati kita ini tak ada rasa bergantung kepada Allah, kita dah tak fikir dah dosa pahala. Kerana hati ni dah tak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa ni kita sendiri. Sukatilah apa aku buat, aku tanggung apa, kau boleh apa. Dan kadang ada orang kan, kita kata ini dosa. Sukatilah kubur masing-masing apa. Betul tak? Kubur aku masing-masing apa? Ya ke kubur masing-masing? Betulkah kita kubur masing-masing? Dekat Singapura kubur masing-masing ke? Nanti kongsi kubur kan? Bila tu? After 10 years, okay. Setelah 10 tahun kongsi kubur kita. Tak tahu kongsi kubur dengan Saudara Sakinah ya. Apa hal Sakinah? Yelah kadang-kadang siapa. Kadang kita ada orang yang kita lihat dia tak ada family kan, betul tak? Kemudian nanti akan disatukan begitu kan. So kita lihat begini, ada orang bila dia merasakan bahawa aku punya hidup, sukati akulah, aku nak buat apa? Kan? Hidup kita, awak jangan cakap apa-apalah. Saya dosa saya tanggung sendiri. Ada orang yang begitu. Orang yang begini kita lihat kebergantungan jiwa dia ataupun kita kata rasa takut dia kepada Allah itu, saya nak kata tak ada, macam tak sedap ya. Kita kata kurang rasa takutnya kepada Allah, rasa kebergantungannya kepada Allah, sehingga bagi dia tak ada beza dosa dan pahala. Saya nak buat apa, suka hati saya. Okey, ini yang pertama tu. Baik, seterusnya yang kedua. Yang kedua apa? Menuruti amarah. Amarah maksudnya? Rasa marah. Ikutkan sangatlah kan. Tak peduli orang nak kata apa. Orang suruh sabar pun tak peduli dah. Kita nak marah, kita suka hati. Kita nak marah je begitu. Okey, ni yang kedua. Yang ketiga ialah mengikuti dorongan syahwat. Dorongan syahwat, apa yang kita rasa kita suka. Apa yang kita rasa kita nak buat. Syahwat ni tak semestinya berkaitan dengan zina. Kan kadang-kadang kita fikir kalau ikut nafsu syahwat ni zina, ikut nafsu syahwat ni ikut apa yang berkaitan dengan lelaki dan perempuan, dia bukan begitu. Tetapi bila kita kata syahwat bermakna apa yang kita suka. Maka di sini ya kita lihat muslimah, 3 punca kemaksiatan itu dia berlaku pertama tadi apa? Tiada rasa kebergantungan kepada Allah. Kedua tadi? Ikut rasa marah. Orang perempuan suka marah-marah ke? Kenapa ketawa? Orang perempuan suka marah Ya? Kadang-kadang marah juga. Betul ke? Kita ni suka marah?
Yelah orang perempuan. So cakap kan, bila marah sikit, biasalah orang perempuan. Apa benda je orang perempuan. Bila marah je orang perempuan, marah je orang perempuan. Apa orang lelaki tak pernah marah? Kita mudah express, kita mudah meluahkan rasa marah kita. Kan beza dengan orang lelaki ni dia tenang sikit lah bagi saya. Bukan kita kata orang perempuan tak tenang, tapi kita bezalah lelaki dengan perempuan. Kita mudah untuk meluahkan apa yang kita rasa. Ini beza lelaki dan wanita. Bila kita mudah meluahkan apa yang kita rasa, itulah kadang-kadang orang nampak kita ni asyik nak marah je. Padahal kita, aku luahkan je. tak marah, luahkan saja. Tu pun tak boleh ke? Biasalah. Jadi sebab tu orang perempuan ni banyak cakap. Pelik kalau orang perempuan diam je. Sakit ke dia ni orang perempuan ni? Tanya. Okey, yang ketiga apa tadi? Ikut hawa nafsu. Pen dia tak tukar lagi ya? Ikut hawa nafsu maknanya ikut apa yang kita suka, apa yang kita inginkan, ikut sangatlah. Kadang-kadang kita tahu kita tak mampu tapi kita masih lagi buat, kita masih lagi ikutkan apa yang di luar kemampuan kita. Baik, itu kita fahami ia sebagai mengikut kepada hawa nafsu. Baik, di sini diterangkan kepada kita. Ketiga hal tersebut, ketiga hal yang telah kita sebutkan itu tadi. Pertama, ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya samalah Tadi rasa macam tulis lain ni kan. Ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala menuruti amarah. Ketiga, mengikuti dorongan syahwat iaitu hawa nafsu kita. Ketiga hal tersebut secara berurutan menghantarkan pada kemusyrikan, kezaliman dan kekejian. Jadi ini tiga dosa. Kemusyrikan, kezaliman, kekejian. Tiga perkara ini bila ia ada pada diri kita, pada hati kita, ia akan bawa kita kepada tiga perkara yang lain. Syirik, zalim, keji. Senang. Okey? Ingat itu je. Syirik, zalim, keji. Baik, sebagaimana dimaklumi, puncak ketergantungan kepada selain Allah adalah berbuat syirik. Dan mengklaim tu maksudnya kita mendakwa adanya ilah maksudnya Tuhan. Okey? Dan kita mendakwa adanya Tuhan atau sembahan lain selain Allah. Jadi kalau yang pertama tadi, tiada rasa kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang begini, puncak kemaksiatan yang ada pada diri dia ialah bila dia melakukan perkara yang syirik. Bila dia buat perkara syirik, bermakna di situ dia menjadi seorang manusia yang tidak meletakkan kebergantungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Dia mendakwa ada kuasa lain yang lebih hebat, lebih kuat, lebih mantap daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sebab itu ini kita panggil sebagai syirik yang dosa yang paling besar. Dan sebab itu Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah diletakkan pada tempat yang pertama. Okay? Seterusnya, puncak menuruti amarah adalah pembunuhan. Kita kalau ikut sangat rasa marah, akhir sekali kita boleh membunuh orang lain. Ini dipanggil sebagai puncak rasa amarah itu, yang termasuk kezaliman. Membunuh ini adalah dosa besar. Okey. Dan kita lihat ia sebagai satu bentuk kezaliman yang berlaku dalam kehidupan seseorang. Yang paling besar lah, zalim itu ada banyak tapi yang paling besar di sini kita lihat ialah pembunuhan yang mengikuti kepada amarah tersebut. Dan yang ketiga di situ, dan puncak mengikuti dorongan syahwat adalah perzinaan, yang merupakan perbuatan yang sangat keji. Kita dalam hidup ini kita akan ikut apa sahaja yang kita suka. Okay? Tetapi jika seseorang dia sudah mengikuti kehendak nafsu syahwatnya yang berkaitan dengan zina, maka ini kita kata sesuatu perbuatan yang sangat keji. Jadi sebab itu kita lihat begini, poin kita yang pertama,
Okey, poin kita yang pertama ini berkaitan dengan syirik. Poin yang kedua ia berkaitan dengan zalim. Poin kita yang ketiga di situ ia berkaitan dengan keji. Okey, perbuatan-perbuatan keji. Sikit lagi nak letak kat muka pen ni. Perbuatan keji. So kita ada 3. Orang yang tidak ada rasa kebergantungannya kepada Allah, dia akan buat dosa syirik. Okey, 1. Orang yang mana dia suka sangat ikut rasa marah dalam hati dia kan, dia akhirnya akan jadi orang yang zalim, dia buat perkara-perkara yang zalim. Yang ketiga, kalau kita ini suka sangat ikut kepada hawa nafsu kita, akhirnya kita akan jadi seorang muslimah yang buat perkara-perkara yang keji. Jadi sebab itu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kata apa? Punca maksiat itu dia berbalik kepada 3 hal ini yang mana akan menghantarkan kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang 3 itu. Syirik, zalim, keji. Allah Subhanahu Wa Taala merangkumkan ketiga-tiga perkara ini dalam surah Al-Furqan yang ada dalam kitab kita ya. Ayat berapa? 68. Okay. Surah Al-Furqan dalam ayat yang ke-68. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah. Ini yang pertama, syirik tadi kan? Okey, yang pertama. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang ataupun nyawa tukar nyawa lagi cantik terjemahan tu, dan tidak membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Okay, itu yang kedua. Dan tidak berzina. Allah rangkumkan ketiga-tiga perbuatan ini, okay, di mana apabila seseorang yang beriman kepada Allah dia tidak melakukan ketiga-tiga perbuatan ini, Allah gelarkan mereka sebagai yang ibadur rahman. Ayat ini ia merupakan ayat yang menceritakan tentang ciri-ciri yang ibadur rahman. Ibadur rahman maknanya hamba Allah yang Allah cinta, Allah kasihi. Kita boleh rujuk daripada awal surah ini, daripada ayat yang ke-63. Daripada ayat yang ke-63 menceritakan kepada kita bagaimana ciri-ciri ibadur rahman. Allah senaraikan hamba Allah yang Allah cintai, yang Allah kasihi, ada beberapa ciri manusia yang beriman. Selain daripada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita begini muslimah, dalam hidup ni kita tahu kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melakukan amal ibadah kita. Tetapi kita jangan lupa, kita perlu sentiasa berusaha mengejar menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan hidup yang biasa-biasa saja ya. Faham tak maksud saya? Apa hidup biasa-biasa? Faham tak biasa-biasa tu? Biasa-biasa je maksudnya, macam mana nak cakap? Kita ni usaha untuk jadi seorang muslimah yang luar biasa. Luar biasa tu maksud saya lah, kita jangan berpada dengan solat 5 waktu kita sahaja. Aku dah beriman tu dah cukup lah, dah bagus lah. Kan kita macam tu kan? Tak apalah, yang penting aku dah beriman apa? Aku dah beriman tu dah bagus lah. Alhamdulillah lah kan. Solat, pakai tudung, dah sudah lah, okey lah. Nak apa lagi? Gitu kan, nak apa lagi? Itu maknanya anda jadikan diri anda wanita yang biasa-biasa sahaja. Okey? Cuba jadi yang luar biasa. Luar biasa tu maksudnya bangun malam, puasa Isnin Khamis, kan? Yang banyak bersedekah, yang sentiasa mendidik diri untuk jadi orang yang lebih sabar. Tadi saya kata orang perempuan ni suka marah-marah. Okay, kita cuba usaha. Aku nak jadi orang perempuan yang lagi sabar. Tak nak marah. Orang cakap sikit je, diam. Jangan cepat sangat tekan minyak kita ni. Okay, kalau nak jadi wanita yang luar biasa, jangan cepat sangat tekan minyak.
Faham ya? Jangan sikit marah. Cakap sikit je marah. Cakap sikit je marah. Apa marah-marah ni? Tenang dulu kita. Apa yang orang sampaikan kepada kita, dengar dulu. Dengar, tenang, digest, kemudian baru kita react. Ni macam tu kan hidup ni. Dia tak dengar je marah. Dengar je marah. Oh, marah. Apa ni? Dengar ceramah je marah. Dengar ceramah je marah kan. So cakap gini. Cakap gini. Macam tu kan. Dia jangan macam tu. Kita kena tenangkan diri kita. Okay? Relax. Bila kita tenang, insya-Allah, ini yang menjadikan kita seorang wanita yang luar biasa. Sebab tu wanita kalau dia tak marah-marah sangat tu orang kata, pelik dia. Pelik. Kenapa pelik? Sebab dia lain daripada yang lain. Dia tak banyak mengikut kepada emosi dia. Kalau kita banyak ikut kepada emosi kita, jiwa, hati, perasaan, tak apalah kan, mati pun tak apa. Macam tu ayatnya ya. Tak apa, mati pun tak apa. Kawan kita kata, kau jangan ikut hati nanti mati. Tak apalah, aku mati pun puas hati apa. Macam gitu perasaannya. Mati pun puas hati ya, belum mati lagi, dah mati baru menyesal nanti. Betul tak? Kita belum mati kita cakap gitu tau. Kita belum mati tak apa, mati pun puas hati. Tak. Kita belum mati lagi, nanti dah mati menyesal. Dah mati baru menyesal. Alah, pasal doa aku mati ya, kan dah mati betul-betul. Baru dalam kubur nak menyesal, dah mati tak boleh naik balik. Kan? Itu. Dah mati dah tak boleh nak buat amal soleh. Kita ada hidup ni, alhamdulillah Allah berikan kepada kita dengan kesempatan untuk bertaubat. Nampak? Allah berikan kepada kita dan kesempatan untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya untuk mengubah diri kita menjadi seorang muslimah yang luar biasa. Begitu keadaannya. Kan? Maksud saya tadi yang luar biasa ialah kita jangan berpada kepada solat 5 waktu sahaja. Usaha kita ni buat solat qabliyah ba'diyah kita, kan? Solat sunat duha, solat tahajud, solat witir. Jangan buat masa bulan Ramadan sahaja kita. Kan? Buat masa Ramadan je. Ramadan baru nak bangun malam. Bukan begitu. Jadi kita ni cuba usaha ya, mendidik diri ke arah seorang muslimah yang lebih luar biasa. Bukan yang biasa-biasa tadi saja. Dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan balik ya pada surah Al-Furqan tadi. Pada ayat yang ke-68. Allah gabungkan 3 perkara itu tadi. Wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, itu yang pertama tadi, dan tidak membunuh orang yang diharamkan ataupun nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Dengan alasan yang benar maknanya bagaimana? Maknanya boleh ke bunuh? Macam mana? Hukum qisas. Okey. Bila kita kata di sini ya, membunuh dengan alasan yang benar, bermakna ialah seseorang itu dia melaksanakan satu hukum di mana hukum tersebut ada dalam agama. Contoh tadi Fitri kata hukum qisas. Qisas ni macam mana? Nyawa dengan nyawa. Okey, kalau ini berlaku dalam sekiranya sesebuah negara dia mengamalkan ya, kita tak boleh, dia bukan hukum individu ya. Jangan tiba-tiba anak kita pergi sekolah, budak tu rosakkan mata dia, mesti mata kau? Aku cucuk mata kau? Qisas. Tak, bukan gitu. Okey, hukum qisas, hukum hudud, qisas dan hudud ni. Hukum qisas dan hudud ia dilaksanakan oleh pemerintah. Jika government itu, dia adalah sebuah government ataupun pemerintah yang melaksanakan hukum-hukum Islam, maka barulah ia terlaksana. Ia bukan berada di atas tangan individu. Jadi jangan salah faham. Maka di sini dikata kalaulah seseorang itu ataupun dia melaksanakan sesebuah hukum berdasarkan kepada hukum Islam tersebut, sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Quran, macam tadi kita ada qisas ataupun hudud. Hudud ni maksudnya jenayah. Biasanya ya, jenayah yang mana kalau orang itu dia mencuri, apa yang perlu kita buat kepada dia, kita potong tangan dia. Okay, ada jenayah juga yang mana dibalas dengan nyawa. Begitu kan, sebab dia membunuh. Bila dia membunuh, nyawanya sebagai gantinya. Okay, ini berlaku dalam agama kita lah jika sekiranya mengamalkan hukum Islam tersebut. Jadi, kita tak boleh sebagai seorang individu melaksanakan hukum-hukum ini
guna tangan kita sendiri ataupun ikut kepada apa yang kita faham. Dia mesti ada satu panel ataupun satu government yang melaksanakan hukum tersebut baru cantik kita buat. Jadi janganlah kalau contoh na'udzubillah kita kata, oh engkau berzina kita kata anak kita berzina kan kita pun nak sebat dia. Kita nampak mungkin ada keluarga kita ni dia dah bernikah. Hukum wanita yang berzina setelah dia bernikah hukumnya rejam sampai mati. Kita tak bolehlah tiba-tiba kita nak rejam dia sampai mati. Ini keadaan yang salah. Faham? Kalau begitu keadaannya. Maka di sini maksudnya ialah dia tidak membunuh ataupun tidak mengambil nyawa kecuali dengan benar. Bermakna yang benar ialah kalau berlaku sesuatu berkaitan dengan nyawa itu tadi. Kemudian dirujuk kepada mahkamah. Dirujuk kepada mahkamah. Lalu mahkamah ini pun menjatuhkan hukuman gantung sampai mati ke ataupun bunuh sampai mati ke orang ini kan rejam sampai mati itu tadi, barulah kita kata dalam hal yang sedemikian dibenarkan untuk membunuh. Faham ya? Harap tak salah faham. Tiba-tiba kan balik rumah buat perkara yang tak diingini. Okey, so kita lihat begini muslimah. Bila ada pengecualian yang sedemikiannya di sini, hal yang selainnya, yang selebihnya tidak dibenarkan. So kita tak bolehlah suka sekati bunuh kawan kita walaupun kita tak suka dengan dia. Macam tu kan. Menyampah betul lah Mina sebelah ni kan. Aku rasa nak bunuh je. Kita biasa cakap dekat mulut kan macam tu kan. Rasa macam nak ambil pisau nak biar mati puas hati. Tapi kita tak buat macam gitu. Memang tak boleh pun buat macam tu kan. Memang rasanya nak buat macam tu. Tapi dalam hati je. Sebab kita tahu apa? Tak boleh membunuh. Dalam agama. Tidak boleh sesuka hati kita buat perkara-perkara yang membunuh ini mengikut kepada kehendak kita. Wala yaznun, yang ketiga Allah kata. Okey? Wala yaznun, dan tidak berzina. Maksudnya orang itu dia tidak melakukan perbuatan zina. Jadi ini adalah ciri-ciri ibadur rahman. Hamba Allah yang Allah kasihi. Ibadur rahman ni dia ada banyak ciri-cirinya. Okay, kalau saya nak rumuskan secara ringkas dia begini. Yang pertama Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-63. Siapa ada Al-Quran, apps Al-Quran boleh buka. Ya, kita lihat satu persatu sedikitlah secara touch and go sikit. Ini yang saya kata, menjadi seorang muslimah yang luar biasa bagi saya jika mereka memiliki ciri-ciri sebagai ibadur rahman. Hamba Allah yang Allah kasihi ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahawa ibadur rahman adalah hamba Allah yang apabila mereka ini berjalan di atas muka bumi, mereka berjalan dalam keadaan yang hauna. Hauna maknanya apa? Sopan, tenang. Sebab tadi saya kata kan kita usaha untuk ubah diri kita. Jadi orang yang lebih tenang, orang yang lebih sabar. Kerana apa? Ibadur Rahman pada ciri yang pertama di sini Allah kata apa? Dia dah berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan yang tenang. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika ada orang yang nak memperbodohkan diri dia, ada orang yang cakap perkara-perkara yang buat dia sakit hati, adakah dia balas dengan kebodohan ataupun dia balas dengan kesakitan? Ibadur Rahman, dia tak buat sedemikian. Allah kata apa? Qalu salama. Mereka yang memiliki ciri sebagai ibadur Rahman, mereka akan ucap perkataan-perkataan yang baik. Okey, ini dipanggil sebagai ibadur Rahman. Qalu salama, ucap yang baik-baik. Jadi kita kalau ada orang cuba trigger, trigger tu maksudnya apa Orang cuba cuit kita lah. Dia nak cakap benda-benda yang tak baik kepada kita, kita dengar kan, kita balas dengan hal kebaikan pada diri dia. Okay, dia tak rugi ya muslimah. Dalam hidup ni jangan cuba cari gaduh. Biar orang bergaduh dengan kita, kita jangan gaduh dengan orang lain. Kalau tak nanti hidup kita tak aman. Okay, dia cakap jahat, kita cakap jahat. Bila nak game?
Dia balas balik, kita balas balik. Dia cakap ini kan. Hidung kau penyek, mata kau sepet. Gigi kau jongang, gigi kau bogeh. Kita bayangkan situasi sedemikian, betul tak? Dia tak ada penghentian. Kita kata itu budak-budak lah, budak-budak tak faham. Okey, kita faham lagi. Kenapa budak-budak perangai gitu? Sebab dia tak tahu pasal dalil ni kan. Kita dah belajar. Kalau kita ni, maaf cakap, kita orang tua, kalau kita perangai macam budak-budak, dia tak cantik. Okey? Tak cantik. Sebab tu kita sebagai orang kata senior lah ya. Sebagai orang kata dah makan garam, cik. Cik dah makan garam dulu. Cik dah tahu itu, dah hidup lama. That's why orang yang hidup lama dah makan garam dulu, dah makan cheese dulu ke apa kan, dah makan nasi padang dulu ke apa, cik tak kisahlah, dah makan mie rebus dulu, kita kena lebih baik dulu daripada orang lain. Tunjukkan budi pekerti yang lebih lagi baik. Sebab apa? Kita dah lebih dulu. Betul tak? Kita dah lebih faham. Tapi kalau kita yang dah berumur, orang kata dah umur-umur gini itu ayat mak aku lah. Dah umur-umur gini kan, dah umur-umur macam gini. Kalau perangai kita masih lagi teruk, yang kalau orang tengok, na'udzubillah ustazah perangai dia, macam itu kan. Jadi masalah. Dia tak, kita panggil, tak mengikut kepada apa yang seharusnya lah. Yang kita sebutkan tu tadi. Sebagai orang yang dah makan garam dulu tu tadi. Sebab tu di sini bila Allah kata orang yang dia dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, umur kita mungkin 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun umur kita. Mungkin ada di sini 30-an tahun. Bermakna kita ni dah tahu dah ciri ibadur Rahman yang Allah cinta tu bagaimana? Dia berjalan tenang di atas muka bumi. Dan bila ada orang yang cuba menyakiti hati dia, ada orang yang cuba untuk buat jahat pada diri dia, ataupun ada orang yang cuba untuk buat dia marah, dia akan balas dengan kebaikan. Okay, qalu salama. Dah cakap baik-baik sudah. Kita pun kalau baik angkat kaki, belah. Kalau boleh lah kan, dalam hati boleh ke. Usaha ya, usaha. Hidup ni ialah proses kita belajar. Dia tak hari ni saya cakap hari ni boleh jadi. Kalau hari ni saya cakap hari ni boleh jadi, Masya Allah, tabarakallah, memang cukup luar biasa saya kata. Hari ni belajar, Ustazah kata kena jalan dengan sopan santun, lepas orang cakap apa, diam aja ya. Ini dah pelik pula. Balik rumah suami tanya, yang kenapa you yang? Tadi baru belajar. Suami kata, takut aku, isteri aku pergi kelas Ustazah Sakinah. Tiba-tiba kan pelik jadi kan, macam tu kan. Baru belajar tadi. Dia tak kena lah kan, kita tak kena caranya. Jadi kita perlahan-lahan. Apa-apa pun nak buat kan, dia step by step. Okay, jangan drastik. Kalau dia drastik nanti dia, kalau dia betul-betul jatuh, dia jatuh terus. Jadi perlahan-lahan, okay, sedikit demi sedikit. Hari ni tak apalah, kalau tak boleh cakap baik lagi, kan, berjalan dengan santun je lah, macam tu kan, ambil sikit-sikit lah, ambil satu dulu. Kan, praktis satu dulu jalan dengan santun. Rasa nak tak boleh cakap baik lagi kan, tak apa, aku sabar sikit, tak boleh, melepas terlepas kan. Dah sudah, tak apa, terlepas hari ni tak apa, insyaAllah esok, lusa kita usaha lagi, ada begitu. Jangan cakap tak boleh, tak ada benda yang mustahil dalam hidup kita. Okay, tak ada perkara yang mustahil dalam hidup kita. Pengalaman yang lepas jika menunjukkan kepada kita hal itu ia boleh berlaku, insya-Allah ia boleh berlaku. Jadi kalau kita nampak ada kawan kita dulu mungkin mulut dia macam longkang, maaf ayat kasar, biar nak mudah faham. Kalau nak cakap lapik-lapik ni tak faham sangat, okey? Kalau mulut dia macam longkang, dulu mulut dia dahsyat kau. Ya Allah, hai, jahat, mulut dia busuk, tapi sekarang ya masya-Allah tabarakallah. Cakapnya baik, cakapnya lemah lembut, cakap pun yang baik-baik kan, kita tengok pun tenang orang ini. Maknanya boleh? Boleh. Kita pun menjadi muhasabah untuk diri kita. Kalau kawan saya tu dia boleh kan jadi baik kan, mulut dia Masya Allah. Daripada tak baik jadi baik, kenapa saya tak boleh? Ia berkaitan dengan proses dan masa. Okay? Masa, maksudnya time. Bila masanya yang, bila kita dah berusaha tu kan, akan datang satu masa yang mana kita akan berubah sebaik-baiknya. Yang tak baik ialah bila kita tak nak berubah, itu saja. Yang kita tak boleh lah, ustazah tak boleh lah, apa benda tak boleh, tak boleh, itu yang jadi tak boleh.
Tapi kalau kita fikir, boleh insya-Allah saya boleh buat, insya-Allah saya boleh buat. Macam kita nak bangun malam, kalau kita kata tak boleh, memang tak boleh. Betul tak? Tak boleh Ustazah, bangun pukul 2-3 pagi ni saya letih, tidur. Memang tak jadi. Tapi kalau kita usaha, mungkin hari yang pertama tak boleh. Sebab kita dah terbiasa kan bangun lewat mungkin kan. Hari pertama tak boleh, kita kunci jam macam mana lah, kita tutup balik jam tu. Tak boleh. Tapi kalau kita usaha lagi, insya-Allah akan datang pada satu masa yang akhirnya mungkin kita akan jadi seorang muslimah yang istiqamah untuk bangun malam. Tak ada perkara yang mustahil dalam hidup ini bila kita bercuba dan berusaha ke arah tersebut. Seterusnya kalau kita lihat pada ciri-ciri ibadur rahman tadi yang pertama, berjalan dengan santun, menyapa orang dengan orang jahil dengan yang baik, dengan kata-kata baik. Kedua di situ pada ayat yang ke-64 Allah kata apa? Walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Ini baru tadi saya sebutkan. Dan mereka yang diredai Allah itu ialah yang tekun mengerjakan ibadah kepada Tuhan mereka pada malam hari dengan sujud dan berdiri. Dengan kata lain, muslimah yang luar biasa yang Allah masukkan dia pada kategori ibadur rahman ialah muslimah yang bangun malam. Dengan ayat yang lebih mudah. Ciri yang kedua ialah mereka yang bangun malam. Iaitu tadi Allah sebut wallazina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Mereka yang mengerjakan ibadah kepada Tuhan mereka pada malam hari, yang mana pada waktu itu mereka sujud dan berdiri. Maknanya mereka melaksanakan solat pada waktu malam tersebut. Dalam keadaan mereka melaksanakan solat itu, ketika mereka melaksanakan solat malam tersebut, mereka ada berdoa. Pada ayat yang ke-65, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan apakah doa yang dibaca oleh mereka yang bangun malam itu. Mereka baca doa ini, Rabbana srif anna azab jahannam, inna azabaha kana gharama. Dan mereka yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, sisihkanlah azab neraka Jahannam dari kami. Sesungguhnya azab siksanya itu adalah mengertikan. Maksudnya kita sangat faham bagaimana siksanya azab api neraka. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya neraka Jahannam itu tempat penetapan dan tempat tinggal yang amat buruk. Jadi orang yang bangun malam tadi, dia juga berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala lindungi dirinya daripada azab api neraka. Doa ini doa yang mesti setiap hari kita baca. Jangan kita minta kaya dulu. Orang selalu minta kaya dulu kan? Minta banyak duit. Kalau tak ada duit, macam mana hidupnya? Tak bahagia ke? Kita mesti fikir kesenangan ada pada duit. Sebab tu kita kata, aku mesti banyak duit. Kalau aku ada banyak duit, baru aku senang, baru aku bahagia. Tak semestinya. Kesenangan ini boleh dilihat daripada pelbagai sudut. Tapi kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, pertama sekali kita minta kepada Allah, sebelum yang lain-lain, minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah, kemudian minta supaya Allah lindungi kita daripada azab api neraka. Sebab itu orang yang ibadur rahman di sini, hamba Allah yang dikasihi oleh Allah, doa yang biasa mereka lantunkan ialah minta supaya Allah lindungi daripada azab api neraka yang sangat dahsyat tersebut. Begitu juga dengan kita. Kalau selalunya orang minta doa dengan saya kata apa? Ada orang minta kata, Ustazah, saya nak pergi umrah. Doa apa yang patut saya minta? Ada tak doa special? Doa special Saya nak pergi umrah Ustazah. Ada tak doa special yang mana saya boleh baca depan Kaabah? Nak doa special apa? Nak doa special apa? Doa depan Kaabah ni bagi saya satu je lah. Saya kata dengan dia, doa apa yang Nabi ajarkan kepada kita, doa apa yang ada dalam Al-Quran, itu dah cukup special dah sebenarnya. Tapi yang paling penting, doa minta Allah ampuni kita. Dia begini muslimah, hidup kita ini bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan keampunan pada diri kita,
Allah akan beri semua. Allah akan beri rahmatnya kepada diri kita. Bila kita ini memiliki rahmat Allah, Allah berikan kekayaan, Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan kesenangan, Allah berikan apa yang kita minta. Sebab itu adabnya bila kita ni kan berdoa kepada Allah, pertama sekali minta ampun kepada Allah. Orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang dicintai. Allah cinta kepada mereka yang bertaubat kepada Allah. Bila Allah cinta, Allah akan beri apa yang kita minta. Pegang itu sahaja. Jadi kalau kita rasa kita ada sakit, contoh kan, kita rasa ada sakit dalam diri kita ini ataupun dalam hati kita lah kan. Biasa orang perempuan suka sangat sakit hati. Okay. Dalam hati sakit hati, tiba-tiba rasa cemburu, tiba-tiba rasa macam dengki, tiba-tiba rasa macam mata merah ke apa kan, minta ampun kepada Allah. Allah akan tenangkan hati kita. Ya, jangan minta benda lain. Kalau mungkin kita ada penyakit, ya Allah kau ampunilah aku. Kau berilah rahmatmu kepada aku. Allah akan berikan kebaikan. Kalau jiwa kita tenang, kita akan jadi baik segala-galanya. Dia begitu keadaannya. Okay, jangan minta yang besar sangat, okay, yang terlampau sangat sebelum kita koreksi diri kita terlebih dahulu. Minta sesuatu yang amat penting, iaitu keampunan Allah. Masa bulan Ramadan, kita selalu doa apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kan? Ya Allah, sesungguhnya engkau itu maha pemaaf. Engkau cinta kepada kemaafan, maka maafkanlah kami. Kenapa doa itu selalu kita lantunkan? Kerana itulah yang menjadi punca kita mendapat rahmat Allah. Kita mendapat segala-galanya yang kita minta. Orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi, ibadur rahman, bila dia bangun malam, dia tak ucapkan perkara-perkara dunia terlebih dahulu. Kita lihat di sini. Yang dia ucapkan, yang dia minta ialah tentang seksa api neraka tu tadi dijauhkan daripada diri dia. Okey, baik, seterusnya. Tadi poin yang kedua ya. Yang ketiga, orang yang dicintai oleh Allah, ibadur rahman tadi, ialah dia adalah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan juga mereka yang diredai Allah itu ialah yang apabila membelanjakan hartanya tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut, dan sebaliknya perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua cara, iaitu antara boros dan bakhil. Maknanya sederhana. Dia membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Masuk kepada ciri yang keempat, inilah yang ada dalam kitab kita. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dhalika yalqa athama. Ini yang keempat. Okey, ciri yang keempat yang ada dalam kitab kita yang menjadi topik perbincangan kita pada pagi ini, dia tidak melakukan perbuatan syirik, Allah cinta kepada orang ini. Dia tidak membunuh, Allah cinta kepada orang yang sedemikian. Dia juga tidak melakukan perbuatan zina. Allah cinta orang yang menjaga maruah dirinya daripada perbuatan zina. Dan seterusnya kita ada poin kita yang kelima. Dia tidak hadir di tempat yang sia-sia. Okay, dia tidak hadir di tempat yang sia-sia, itu Allah sebutkan dalam ayat yang ke-72 surah Al-Furqan tu tadi. Allah kata apa? Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil-laghwi marru kirama. Dan mereka yang diredai Allah itu ialah orang-orang yang tidak menghadiri tempat-tempat melakukan perkara-perkara yang dilarang. Dan apabila mereka bertembung dengan sesuatu yang sia-sia, mereka melaluinya dengan cara membersihkan diri daripadanya. Boleh faham tak ni? Ciri yang keberapa tadi?
5. Maknanya macam ini muslimah. Kita kalau tahu tempat itu tempat yang tidak mendatangkan manfaat bagi diri kita, jangan jejakkan kaki kita di tempat tersebut. Okey? Dia macam tu. Kita kalau tahu pergi tempat ini hanya tambah dosa, mungkin berlakunya fitnah, ataupun tempat ini tempat orang yang bermaksiat, kita hindarkan diri kita daripada tempat itu. Tapi Allah sebutkan di sini, ibadur rahman ini kalaulah tiba-tiba dia termasuk dekat tempat itu, apa yang dia buat? Dia akan membersihkan dirinya. Maknanya dia akan keluarkan diri dia daripada tempat tersebut. Dia tak macam termasuk tak apalah, alhamdulillah rezeki. Tak sangka masuk sini, alhamdulillah rezeki lah kan. Bukan selalu, duduk je lah ya, macam tu. Dia tak macam tu. Ya kalau dah sampai tempat macam tu, okey, mungkin tempat yang tak elok lah, saya pun tak nak sebut lah, faham-faham lah ya. Tempat tu tak elok, mungkin ramai orang yang bermaksiat, tak boleh sebut lah ya, apa-apalah ya, kita keluarkan diri kita. Kalau dah sampai, kenapa kau bawa aku tempat macam ni? Terus keluar. Okay, jangan fikir-fikir lah, keluarkan diri kita dari tempat itu. Supaya tak timbul fitnah satu. Kan, tak timbul fitnah. Nanti kalau orang nampak kita, orang kata, Ustazah Sakinah suka tempat macam ni, tak sangka ya. Ada orang ambil selfie dengan kita, orang ambil video, nampak kita kat situ, masuklah dekat social media. Jadi masalah. Itu kalau saya, bukan saya sajalah, semua orang kat sini. Semua kita. Jadi kita jangan melibatkan diri kita pada tempat-tempat yang boleh membabitkan ataupun menjejaskan nama baik kita. Sebab itu bukan mudah ya, perkara ini bukan mudah. Kita nak buat bukan mudah kan. Mungkin kita dah sampai tempat tu nak bangun, alamak macam mana ni nak bangun, nak keluarkan diri kita tempat itu. Bukan mudah. Mungkin kita pun rasa dah enjoy sangat kat tempat tu kan. Tak boleh keluar suka aku joget-joget tu kan. Kita rasa macam tu kan. So kita macam tak apalah, duduk sekala, bukan selalu kan. Kan. Duduk tengok je happy, tepuk tangan sama-sama. Keluarkan diri kita dari tempat sedemikian. Sebab tu Allah berikan dengan satu penamaan ibadur rahman. Okay, kepada mereka yang berani untuk mengeluarkan diri mereka daripada tempat yang sia-sia. Itu yang kelima. Yang keenam ialah mereka yang mana pada ayat yang ke-73 ya. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Dan juga mereka yang diredai Allah itu ialah orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat keterangan Tuhan mereka, tidaklah mereka tunduk mendengarnya secara orang-orang yang pekak dan buta. Nak fahamnya begini, ciri yang keenam, ibadur rahman, mereka ialah apabila didengarkan kepada mereka dengan ayat Al-Quran, ataupun dibicarakan, diceritakan kepada mereka tentang ayat-ayat Allah, mereka akan jadi orang yang dengar, mereka akan jadi orang yang tersentuh jiwa mereka, mereka akan jadi orang yang berusaha untuk mengamalkan apa yang mereka dengar itu tadi tentang ayat-ayat Allah. Mereka tidak jadi orang yang pekakkan telinga. Okey, ada orang yang macam tu kan, ayat Quran lagi pekak telinga, dia pekakkan telinga, buat masuk telinga, ataupun bukan pekak telinga, keluar telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dia macam tu. Tak apalah, malas nak dengar kan. Dia masuk sini, keluar sini, macam tu. Kalaulah begitu, kita tak kata dia ibadur rahman. Ibadur rahman ialah orang yang mudah terkesan dengan ayat-ayat Allah. Dia dengar ayat Allah, dia dengar kalimat Allah ini kan, jiwa dia tersentuh, dia rasa Masya Allah, Subhanallah, besarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita panggil sebagai ibadur rahman. Okey, ciri yang keenam. Ciri yang ketujuh dan yang terakhir di sini ialah wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Biasa baca doanya, alhamdulillah. Ini doa yang biasa dilantunkan. Di samping doa melindungi diri daripada api neraka tu tadi kan, antara doanya juga ialah yang biasa dibaca oleh ibadur rahman, doa ini, iaitu minta kepada Allah, wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami. Isteri-isteri ni kalau kita wanita ni pasangan. Pasangan
yang mana pasangan-pasangan yang soleh di situ. Dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami, perkara-perkara yang menyukakan hati kami ketika kami melihat. Iaitu kita ada keluarga, kita ada pasangan, anak-anak, cucu, zuriat keturunan ini, bila kita melihat mereka, hati kita menjadi senang. Dipanggil sebagai qurratu a'yun, penyejuk mata. Kita nak tengok kan anak kita ni sejuk mata kita. Kita lihat suami, kita tengok suami tak sejuk mata. Janganlah panas ya. Tengok suami sejuk je, Masya Allah suami saya. Kita kalau nak suami kita ni nak tengok sejuk ni kan, doa lah kan selalu kan. Kita kalau tengok suami panas, tengok panas, kita doa yang tak baik kan tu kan. Kita doa lah setiap hari supaya suami kita ni menjadi penyejuk mata kita kan. Tengok suami kita, Masya Allah. Dia sakitkan hati kita, Masya Allah, subhanallah, tabarakallah, jazakallah khair. Doa tu saya, doa. Kan suami kita buat apa, kita doakan dia. Maknanya kita ucapkan perkataan yang baik-baik. Suami kita cakap sikit batuk kat Nisa, Allah, itu sedap. Nak cakap jazakallah khair, Allah, hai. Geli tekak aku. Tekak jadi tiba-tiba gatal lah cakap jazakallah khair. Suami kita bagi apa-apa apa kan. Dia mungkin dia tercakap kasar kita. Doa lah, Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, jazakallah khair. Doa yang baik-baik, barakallahu fiik. Biasa tak cakap dengan suami? Bang, barakallahu fiik. Suka pula. Macam kelakar gitu macam kelakar lah tiba-tiba. Abang, barakallahu fiik. Barakallahu fiik tu maksudnya, moga Allah berkati kamu. Moga Allah berkati bang. Suami tengok pelik bini aku ni. Dia tak lama. Tapi itu doa ya muslimah. Itu doa. Kita apa-apa suami kita buat, apa-apa yang suami kita perkara baik lah bagi saya, perkara baik. Kita doakan keberkatan untuk dia. Kan tak salah. Barakallahu fiik. Bang, jazakallahu khair. Moga Allah balas dengan kebaikan. Itu doa kita. Tapi kalau kita ucap, oh hari ni baru nak bagi. Kan? Suami bagi sikit, oh hari ni baru tak reti nak bagi. Selama ni awak tak pernah pun belikan untuk saya ada apa-apa ke? Suami buat baik sikit, kita dah suuzon kat suami kita. Suami kita buat baik, alhamdulillah bang, barakallahu fiik. Itulah cara kita kan. Maknanya kita doakan keberkatan untuk dia. InsyaAllah tambah lagi rezeki dia, tambah lagi kebaikan untuk diri dia. Kita kalau sakitkan hati suami kita, dia buat baik sakitkan hati dia kan. Dia buang sampah pun kita sakitkan hati dia. Ya apa tiba-tiba buang sampah ni, mimpi apa ni? Cakap begitu pula dekat dia. Janganlah macam itu kan. Alhamdulillah lah. Tiba-tiba hari ni dia rajin. Itu yang kita doakan dia, barakallahu fiik. Suami kita barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Dia pun doa balik kita, wa fiki barakallah. Begitu keadaannya suami isteri kita ni. Dia ucap perkataan baik, kita ucap perkataan baik. Itu jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kan? Samawa ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Samawa. Keluarga yang samawa. Sakinah, mawaddah, warahmah. Dia begitu. Nak dapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dia bermula daripada diri kita lah. Kalau kita tak sakinah, kita tak mawaddah, kita tak rahmah, macam mana kan? Kita asyik harapkan, saya nak betulkan kita punya persepsi tentang rumah tangga dia begini ya muslimah. Kita selalu harapkan suami kita jaga kita, suami kita buat itu, suami itu buat, tapi kita buat apa? Buat bodoh. Betul, kita selalu ada satu persepsi, saya kalau nikah, saya nak suami saya gitu, suami saya itu. Kita ada pelbagai macam expectation kan? Kita expect itu, expect ni kan? Tapi kita jangan begitulah. Dia saling menjaga, saling mengasihi. Dia mesti ada ekspektasi yang sedemikian. Saling mengasihi, saling menjaga, saling membantu. Kalau kita asyik nak harap, suami saya lah kena bantu saya, suami saya lah kena sayang saya, suami saya lah kena tolong saya, suami saya lah kena buat tu. Dia tak jadi apa-apa. Sama juga pada pihak suami. Kan jika kau cakap pada pihak isteri, marah pula makcik-makcik kat sini kan. Yelah Ustazah, kita je lah yang salah. Suami tak salah langsung. Macam tu kan. Saya pula kena marah. Tiba-tiba semua bangun keluar. Dia kena sama-sama lah kan. Suami pun begitu juga. Saya tahu ada orang lelaki dengar kuliah saya ni.
Kadang-kadang kena cakap juga. So, ada orang lelaki juga dengar. Sebab kadang isteri dengar kat rumah, dia pun terpaksa duduk dengar juga. Bang dengar bang, so cakap, dengar macam tu kan. So kita lihat gini, bila kita nikah ni, berumah tangga, keluarga, tak kira lah 10 tahun ke 15 tahun ke 20 tahun ke 40 tahun ke 50 tahun ke kita nikah kan. Konsep rumah tangga tu dia saling. Maksudnya saling mengasihi, saling membantu, saling menegur. Dia tak bergerak satu pihak saja. Kalau satu pihak saja itu keluarga bermasalah. Sebab tu kalau kita cakap baik, suami kita cakap baik. Betul tak? Kalau suami kita cakap baik, kita pun cakap baik. Suami kita buat baik, kita buat baik. Dia begitu. Kita jangan suami kita buat baik, kita balas dengan kata-kata yang tak baik tu tadi. Dia tak kena. Tawar hati orang tu kan? Betul tak? Suami kita kalau buat baik, kemudian kita gunakan kata-kata yang kasar, tawar hati dia. Lepas tu tak buat lagi. Dia tolong kita lipat baju. Apa lipat baju macam gini ni? Kalau tak tahu lipat baju, jangan lipat baju lah bang. Buat sakit hati saya je. Tawar hati dia. Aku niat nak bantu. Isteri ni pula cakap gini kan, dah. Terus tak tolong. Bila dia tak tolong, kita kata apa? Awak buat apa kat rumah? Satu sen pun tak guna, tak tolong saya. Kata-kata kita lagi. Nampak ya? Kata-kata ni mencerminkan kita ni isteri yang bagaimana. Maaf saya sebut begitu. Okey? Tadi saya kata kita nak jadi muslimah yang luar biasa kan? Nak selalu berdoa Rabbana hablana tu kan, bukan main lagi doanya kan. Nak keluarga yang penyejuk mata, suami yang menyejukkan mata kita, anak-anak yang menyejukkan mata kita ni kan. Tapi kalau kita sendiri yang tak sejuk, kalau kita sendiri yang tak sejuk, asyik nak tembak, asyik nak cakap itu, cakap ini, macam mana doa ni Allah nak angkat? Macam mana? Jadi ia bermula daripada diri kita. Apa yang kita doa, jangan sekadar doa, tetapi bagaimana kita mengamalkan doa yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nakkan keluarga yang penyayang, keluarga yang penyejuk hati itu tadi, pastikan kita sendiri berusaha ke arah tersebut. Kita sendiri yang berusaha nak jadi isteri yang menjadi penyejuk mata kepada suami. Ibu yang menyejukkan mata suami. Nenek yang menyejukkan mata cucu-cucu yang melihatlah. Kalau cucu tengok nenek pun panas. Cucu pun jadi panas juga. Kita pun, kenapa perangai siapa kau ikut ni? Dia tak sedar. Ikut perangai nenek dia. Yang duk bebel tu kan. Kita nak marah. Kenapa lah cucu aku ni macam ni perangai? Ikut perangai siapa lah? Padahal perangai dia. Sebab dah hari-hari cucu tu duduk dengan nenek perangai macam tu kan. Bebel. Dia pun budak tu lah. Jadi kita jangan salahkan orang lain terlebih dahulu. Kita lihat diri kita bagaimana. Okey, muslimah yang luar biasa itu tadi, yang ibadur rahman, yang mendapat kategori ciri-ciri Allah cinta tadi. Hamba yang Allah redha, hamba yang Allah cinta. Dia luar biasa kerana apa tadi? Pertama, dia tenang. Yamshuna hauna. Dia tenang. Dia mengucapkan kata-kata yang baik walaupun kepada orang yang menyakiti diri dia. Okey, apa lagi tadi kita belajar? Dia adalah orang yang bangun malam, sentiasa doa kepada Allah supaya lindungi diri daripada azab api neraka. Okey, doanya ada tadi dalam ayat yang keberapa? 64. 65. Nampak ke 65? Nampak ke 65? Ustazah silap dah nanti kan? Salah baca pula nanti. 65. Okey, 65. Okey, ayat dalam ayat yang ke-65 boleh baca doa itu. Kemudian seterusnya, nak jadi muslimah yang Allah redha tadi, bagaimana? Infakkan harta kita. Maknanya banyak bersedekah lah, senang kata gitu ya. Banyak bersedekah di jalan Allah, tak lokek kan, tak pula melampau-lampau bersedekahnya. Itu tadi itu Allah katakan dia sederhana. Kita jangan pula kita kata nak Allah cinta sampai habis selai sepinggang kita ni, tak ada benda tinggal pada kita, tak boleh juga. Itu maknanya kita dah menyusahkan diri kita sendiri. Jadi dia dalam keadaan yang sederhana. Tak bakhil, tak melampau-lampau. Okey, seterusnya tadi orang yang tidak berzina, tidak syirik. Ini masuk tadi pada yang ketiga-tiga ini. Dia tak syirik, dia tidak membunuh dan tidak berzina. Okey, seterusnya.
Apa dia? Tidak pergi ke tempat yang sia-sia. Kalau kita termasuk kat tempat sia-sia, apa kita buat? Keluar, angkat kaki belah. Okey, macam itu keadaannya. Baik, yang keenam ialah kita dengar. Bila dibacakan kepada kita dengan ayat Al-Quran itu ia menjadi penambah kepada keimanan kita. Okey? Orang yang betul-betul beriman kepada Allah, bila dia baca ayat Al-Quran, dia dengar ayat Al-Quran ataupun diingatkan kepada dengan ayat Al-Quran, bagi saya air mata dia akan mengalir. Maknanya jiwanya lembut, jiwanya tenang. Okay, jiwanya benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau masih lagi belum ada rasa nak mengalirkan air mata ketika mendengar Al-Quran, koreksi lagi ya jiwa kita ini. Jiwa orang yang beriman bila dengar ayat Al-Quran ataupun dia baca ayat Al-Quran, insya-Allah biasanya air matanya akan mengalir, faham ataupun tak faham. Ada orang dia dengar Al-Quran, dia tak faham, tapi boleh kan air mata dia mengalir? Maknanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir ialah yang ketujuh, ibadur Rahman ialah mereka yang sentiasa berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada diri mereka dengan zuriat keturunan yang mana ataupun pasangan yang sentiasa menjadi penyejuk hati dan menjadi lil muttaqina imama. Saya lupa ya belakang tu kan, menjadi pemimpin kepada orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hendak dalam hidup kita ini dikelilingi oleh mereka yang mana sentiasa bertakwa kepada Allah. Dalam rumah kita, seboleh mana kita hendak mereka adalah insan yang bertakwa kepada Allah. Suami, anak-anak, okay, menantu kita, cucu kita semua, kita sentiasa doa kepada Allah, ya Allah biarlah yang ada dalam rumah saya orang yang bertakwa kepada Allah. Begitu juga bila kita berteman, kita bersahabat, kita nak bersahabat dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa pun yang kita bertemu, mudah-mudahan kita bertemu dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang bertakwa ialah orang yang takut kepada Allah. Mereka akan hindari diri mereka daripada tiga punca tu tadi. Orang yang bertakwa kepada Allah, hatinya bergantung kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah, mereka ini tidak ikut rasa marah mereka. Orang yang bertakwa kepada Allah, mereka adalah insan yang tidak mengikut kepada hawa nafsu. Kita akan lebih selamat bila kita dikelilingi oleh insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa ya untuk kita bertemu pada minggu hadapan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.